Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Idham bin Zul, merupakan pelajar kohort 6. Okey, saya ingin mengkongsikan bahawa berkenaan dengan 4 perkara yang saya akan pelajari, iaitu yang pertama berkenaan dengan motivasi, dan yang kedua berkenaan dengan kreativiti, dan yang ketiga berkenaan dengan pengurusan bilik darjah, dan yang keempat berkenaan dengan interaksi dalam bilik darjah. Okey, mari kita lihat yang pertama berkenaan dengan motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi ini adalah salah satu penggerak kepada kemahuan dan keinginan seseorang itu untuk nak berjaya. Okey, dari segi apa dia nak berjaya? Contoh, kalau sebagai pelajar itu ingin mendapat 5A. Dan motivasi ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ni adalah motivasi daripada semula jadi, daripada dalaman, daripada diri sendiri. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok si A, pemain bola Cristiano Ronaldo, apa motivasi dia untuk mencapaikan dia dapat gelaran nombor 1 dunia, pemain nombor 1 dunia? Okey, setiap hari dia berlatih. Ada siapa yang suruh? Tak ada kan? Itu dia terdorong daripada diri dia sendiri. Dia ingin berjaya, dia ingin mencapai satu matlamat. Dan seterusnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ni adalah motivasi luaran yang mana seorang guru boleh mendorong seorang pelajar untuk mencapai sesuatu. Contoh, guru memberi soalan dan guru menjanjikan apabila sesiapa yang mendapat jawab soalan, pelajar itu akan mendapat ganjaran seperti gula-gula, duit ke, macam contoh makanan. Okey. Dan daripada segi itulah akan melahirkan motivasi ekstrinsik kepada seorang pelajar untuk mencapai sesuatu dan mencapai matlamat yang dijanjikan oleh guru. Okey, dalam motivasi ni, kalau pengkaji luar dulu ada mengatakan bahawa teori-teori ni ada banyak, dan teori yang saya ambil hari ni adalah teori pelaziman operan Skinner. Teori operan Skinner ni dia berkenaan dengan sesuatu yang berulang-ulang untuk mendapatkan ganjaran. Seperti kalau dalam pendidikan ini, ia sebagai peneguhan lah. Dia dalam peneguhan ini, dia ada sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif. Sebagai contoh, seorang murid di dalam kelas telah menjawab soalan yang diberikan oleh guru, dan ia menjawab dengan tepat dan betul. Dan guru memberi pujian. Dia kata, baguslah Aina, baguslah Aiman, dapat jawab. And then guru tanya lagi, dan pelajar tu nak menjawab lagi. Apabila tanya lagi, dia menjawab lagi. Dan itulah dikatakan sebagai teori pelaziman operan. Okey, sekarang kita sambung kepada kreativiti. Okey, apa itu kreativiti? Kreativiti ni adalah kebolehan atau keupayaan seseorang untuk dia mencipta atau mewujudkan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Kiranya dia dah belajar sesuatu, tapi dia gunakan idea yang dia belajar tu, dia wujudkan sesuatu yang baru. Macam tu. Contohlah, macam sekarang ni kalau macam orang ramai yang memasak. Contoh, kalau dia buat dia masak ayam goreng. Dan kalau kita masak ayam goreng dan kita isikan macam ayam goreng yang sesuatu yang macam rempah ataupun ramuan, ataupun kalau macam contoh ayam goreng KFC, dia ada tepung dia yang tersendiri, dia diolah. Itulah menjadikan sesuatu ayam tu jadi kreatif. Dia rasa dia lain daripada seperti ayam goreng yang ada. Itulah membezakan kreativiti. Tak semua orang ada kreativiti ni, tapi setiap orang tu boleh diterapkan
kreativiti dalam diri sendiri. Okey, seterusnya berkenaan dengan pengurusan bilik darjah. Okey, apa itu pengurusan bilik darjah? Sebenarnya pengurusan bilik darjah ni dia ada 3. Yang pertama berkenaan dengan fizikal, psikososial dan aktiviti pengajaran dalam bilik darjah tu lah. Okey, apa yang daripada segi fizikal? Daripada segi fizikalnya, okey, dalam kedudukan kedudukan pelajar, kedudukan murid di dalam kelas tu bagaimana? Sebagai contoh, dalam PAK 21 telah adalah layout-layout yang macam mana kedudukan seperti dalam kumpulan, pelajar tu boleh duduk dalam kumpulan ataupun buat bentuk butterfly rama-rama, kan. Dan janganlah dia punya tempat tu akan mengganggu, macam contoh letak di depan pintu masuk ke, tempat-tempat yang tak bersesuaian. Itulah daripada segi fizikal. Dan psikososialnya dia mengenai guru. Guru ni kenalah mengenali setiap murid ni, dia pelbagai. Dia latar belakangnya tak sama dan macam-macam jenis murid yang ada. Untuk memudahkan pengurusan bilik darjah tu. Okey, dan yang terakhir sekali berkenaan dengan pengurusan bilik darjah ni, dia berkenaan dengan aktiviti pengajaran. Okey, dalam kelas tu, guru perlu melakukan pembelajaran yang tidak mendatangkan bahaya kepada murid. Apabila kalau mendatangkan bahaya, kita akan menanggung risiko lah. Itulah pengurusan bilik darjah tu, dia perlu sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti semua, kita perlu selidik dulu apa dia punya kalau kita buat macam ni, apa dia punya risiko dia, macam tu. Berkenaan dengan interaksi dalam bilik darjah. Apa itu interaksi dalam bilik darjah? Interaksi ni menurut Merriam-Webster mengatakan dia ada 2 pola. Yang pertama adalah interaksi sehala, iaitu melalui guru kepada murid, dan interaksi secara 2 hala, murid kepada guru dan guru kepada murid. Itu yang ada di dalam interaksi. Interaksi ni more kepada komunikasi seseorang tu, komunikasi antara guru dan murid, murid dan guru. Interaksi ni dia ada dua, iaitu interaksi lisan, iaitu pertuturan. Kiranya macam contoh, murid ini menanyakan soalan kepada guru, dan yang bukan lisan ni, sepertinya guru menanyakan satu soalan kepada murid, dan apabila murid itu faham, dia tidak mengatakan ya atau tidak, tapi dia mengangguk sahaja, macam ni lah. Macam, Idam, kamu faham tak apa yang doktor bagi tahu? Itu menunjukkan murid itu dia telah berinteraksi dengan guru, bukan menggunakan lisan. Dia seperti mengangguk saja. Kalau dia tak faham, dia geleng.